Main je. Okey, kata start, saya akan mulakan. Okey. Saya cek juga kat phone. Ajar. Okey, start je. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sepanjang 1 jam ini untuk melihat kepada satu perbincangan yang amat bermakna dan penting untuk mahasiswa dan pelajar-pelajar universiti dan juga pelajar-pelajar di sekolah. Yang sekarang ini di semasa COVID, kebanyakan mereka pelajar sekolah dan lain-lain pelajar juga terlibat dengan pembelajaran secara online. Dan pada petang ini saya nak minta kepada semua penonton ataupun bersama-sama dengan FB Live UTM iLeague dapat like dan juga mereka boleh mendaftar di Google Form yang akan saudara perolehi untuk memastikan kehadiran penyertaan saudara dalam program ini dapat direkodkan di dalam iCat iaitu My Activity untuk memastikan pelajar-pelajar dapat meneruskan pembelajaran dia direkodkan dan juga begitu juga dengan staff mereka akan direkodkan dalam UTM Smile. So saya tanpa melengah masa lagi saya ingin memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini yang terdiri daripada 2 orang iaitu daripada pihak pengurusan universiti iaitu Profesor Dr. Muhammad Safri Muhammad Rahim merupakan pengerusi Universiti iLeague UTM iLeague iaitu Institute for Life Ready Graduate UTM yang mana institut ini telah diluluskan oleh pihak kementerian beberapa universiti Malaysia dan telah berkhidmat di UTM pada bermula daripada tahun 2012 hingga sekarang dan telah memegang beberapa jawatan penting di universiti bermula dengan UTM Space dan seterusnya sekarang ini selaku pengerusi UTM iLeague. So saya rasa setakat itu saja saya ingin memperkenalkan tentang panel kita hari ini dan saya yakin dapat berkomunikasi, dapat memberi pendedahan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk belajar, mendapat tip yang penting untuk meneruskan era COVID ini iaitu cara pembelajaran secara online. Dan Prof, apa khabar Prof? Hai, Assalamualaikum semua. Misalnya dan saya ada soalan lah. Satu soalan yang saya rasa
yang perlu penjelasan dan sentiasa yang dibincangkan di peringkat pengurusan universiti lah, iaitu bagaimanakah seorang mahasiswa dapat mengurus masa secara berkesan, secara efektif di masa cara pembelajaran secara online yang mana kita tahu zaman COVID ini itu adalah salah satu cara yang telah pihak universiti sarankan. Silakan yang berapa, Prof. Terima kasih saudara pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua penonton yang mengikuti live FB. Yang saya raikan Siti Rafhanah Rafiqan, user MPP, yang dikasihi sahabat kita Encik Muhammad Fauzi Abdul Rahman selaku moderator pada hari ini. Terima kasih, Prof. Dan seterusnya ke semua jawatan kuasa yang terlibat dalam menjayakan program kita pada hari ini. Jadi saya kira forum ini adalah satu forum yang membincangkan topik yang sangat penting dan topik itu berkaitan dengan setiap individu, tidak kira pelajar ataupun arah ataupun orang biasa yang melibatkan kepada pengurusan masa. Tentunya ketika COVID ini, ketika PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, sudah tentu pengurusan ini mestilah berbeza daripada apa yang kita lakukan sebelumnya. Dalam tempoh ini, saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada semua pihak sebenarnya, termasuk Kerajaan Malaysia, kerana telah berjaya mengurus situasi dengan keadaan yang begitu berhati-hati dan mengambil kira keadaan keselamatan kita semua. Itu yang penting. Dan Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi pun turut begitu berhati-hati dalam membuat keputusan bagi memastikan pergerakan pelajar. Dan kita tahu hari ini dah bermula pergerakan pelajar boleh pulang ke kampung. Walaupun begitu, adalah proses-proses yang perlu dilalui untuk memastikan pandemik COVID-19 ini boleh kita putuskan. Itu yang lebih penting kepada kita pada ketika ini. Jadi krisis bukan kita saja yang lalui, dan krisis ini dilalui oleh seluruh dunia. Dan kalau kita tengok pelajar IPT di seluruh dunia pun menghadapi masalah yang sama, yang mana setengah universiti terus mengumumkan pembelajaran secara atas talian. Ada setengah universiti di US menangguhkan semester ni. Itu lagi terkesan lah bagi dalam tempoh pengajian dan sebagainya. Sebelum saya pergi lebih detail, saya nak bawakan konsep masa itu sendiri. Dalam Quran dia disebut wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia ni dalam kerugian. Jadi kalau kita tengok konsep yang disebutkan kerugian itu, satu saat berlalu itu adalah sejarah yang sekarang ni kita lalui. Dan masa yang akan datang, satu minit ke depan, 1 jam ke hadapan, kita perlu rancang supaya masa itu bermanfaat kepada kita. Jadi dalam surah Al-As itu disebut orang-orang yang bagaimana yang masanya tidak rugi. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dia buat benda kebaikan. Ini orang-orang yang tidak rugi. Sebab apa? Setiap masa yang ada tu digunakan untuk melakukan kebaikan, sama ada untuk diri sendiri, untuk orang lain ataupun untuk alam ini. Dan dinasihatkan juga dalam surah tersebut, iaitu mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Jadi dalam kita menelusuri masa, melakukan kebaikan, menjalankan aktiviti harian, sudah tentu kita ada tribulasinya, ada cabarannya. Jadi kita kena bersabarlah dalam menghadapi cabaran tersebut. Dan yang pastinya, masa yang kita ada ni kita kena manfaatkan untuk melakukan kebaikan yang banyak dan memastikan kita mendapat manfaat dan juga orang lain mendapat manfaat daripada kita. Jadi tentang soalan saya sekalian,
Jadi saya nak berkongsi sedikit lah berkaitan dengan tip untuk kita mengurus masa kita, sama ada mengurus masa sendiri ataupun mengurus masa bagi kelas, masa persatuan dan sebagainya. Yang pertama sekali dalam kita mengurus masa ni, iaitu kita kena pastikan niat kita ni betul. Sebab niat kita betul, contohnya macam kita sekarang ni seorang pelajar, seorang mahasiswa, kita nak belajar. Kenapa kita nak belajar? Sudah tentu untuk meningkatkan pengetahuan. Jadi niat kita yang betul, barulah kita boleh menyusun dan mengaturkan masa kita. Jadi niat kita belajar ni untuk meningkatkan kualiti hidup kita. Sebenarnya dengan ilmu lah kita dapat membawa keluarga kita keluar daripada status B40 ataupun status kalau yang keluarga kita susah dengan pendidikan. Kita boleh mengeluarkan keluarga kita daripada garis kemiskinan. Di samping itu, bila kita ni menjadi orang yang berilmu, sebenarnya kita ni boleh mensejahterakan orang lain. Boleh berkongsi dengan orang lain dan membantu orang lain untuk berjaya juga. Jadi niat kita tu kena betul. Itu yang pertama lah. Jadi apa pun yang kita buat, kita kena pastikan niat. Sebab niat ni macam kita punya misi yang akan drive kita punya arah tuju, direction dan sebagainya. Begitu juga dengan pelajar, dia kena ada niat yang baik. Barulah mereka rasa lapang dada mereka untuk meneruskan kehidupan seharian. Kalau kita asyik rasa seksa je, asyik rasa sesak je, memanglah kita akan menghadapi keadaan tersebut. Okay, yang pertama. Yang kedua, tip saya adalah kita kena jaga kesihatan tubuh badan kita, keadaan biologi kita. Okay, satu, kita kena pastikan kita sentiasa sihat, sentiasa bersenam, lakukanlah sedikit exercise. Kenapa? Kerana pergerakan fizikal itu sebenarnya memberi kesan kepada kita punya minda dan juga kita punya emosi untuk kita terus bergerak ke hadapan. Okay? Dalam keadaan tubuh badan kita yang sihat, sebenarnya kita boleh memastikan tidur kita yang cukup. Ini yang penting. Tidur kita waktu yang betul. Tidur yang cukup, waktu yang betul, barulah dia boleh mengawal emosi kita. Jadi bila kita tidur cukup, makan cukup, badan kita sihat, jadi kita boleh menerima ilmu tu dengan lebih mudah. Okay? Itu sebab kita perlu jaga waktu. Ini perkara yang sangat penting bagi mahasiswa. Jadi ada kuliah pagi, okay? Jadi janganlah kita janganlah kita tidur lewat malam. Sebab apa? Nanti dia akan memberi kesan kepada kita besok hari dalam kita menempuhi hari-hari yang seterusnya. Jadi tidur cukup ni juga dia memberi kesan kepada emosi kita, supaya kita lebih stabil dan kita boleh menerima pengetahuan ilmu yang lebih baik. Yang ketiga, perkara yang penting, kita kena buat perancangan. Jadi kita kena ada jadual. Kena ada jadual pembelajaran kita. Bila kuliahnya tambah dalam tempoh PKP ini, satu yang kita faham bahawa jadual kita mungkin berubah. Betul Rasa nanti Siti Rafanah pun akan cerita juga, jadual dia juga berubah juga kan. Sebab kelas ni berlaku secara atas talian, dalam talian. Okay? Jadi masa yang diperlukan mungkin agak berbeza. Bicara bagi bahan, kita baca dan kita perlu ambil masa untuk baca, kita perlu ambil masa untuk download dan sebagainya. Jadi kita kena susun atur masa itu supaya kita boleh bersama-sama dalam mengikuti pembelajaran tersebut, sama ada secara segera ataupun tidak segera. Maknanya secara real time, kita live ataupun kita boleh download bahan dan baca sendiri dan berbincang dengan kawan. Okay? Jadi di samping itu, jadual ni juga, kita kena jadualkan kita punya assignment dan tugasan. Sebab apa? Masa yang diberikan itu, saya rasa cukuplah pensyarah berikan masanya sebab
kita mengikut konsep apa ni, student learning time, jam belajar pelajar, yang saya akan terangkan nanti. Jadi kena ada masa untuk buat tugasan, kena ada masa untuk buat perbincangan dengan kawan, dan kena ada masa untuk membaca. Baca ni satu yang saya rasa lah bila online ni. Jadi kita baca online. Buku mungkin kita lupa nak bawa balik ke rumah. Okay? Jadi kita baca online. Banyak rujukan online. Baca-baca online, nanti kita beralih kepada YouTube pula. Nah, cerita dan sebagainya. Jadi YouTube patut pergi kepada Netflix. Netflix ni trending kepada youngster kan. Tapi yang penting sekarang ni, kita kena pastikan kita ada masa untuk kita melakukan tugasan kita dan juga mengikuti pembelajaran kita. Itu yang lebih penting. Saya ada congak-congak. Kalau kita ni baru kita jumlah kredit kita satu semester 15 kredit. Setiap pelajar akan simpan masa untuk belajar termasuk kuliah lebih kurang dalam 6 jam sehari. Ini asas untuk kita susun jadual. Nanti saya akan terangkan. Yang kedua, jangan tangguh kerja. Ini sikap kita kita selalu bertangguh, tak apalah buat petang. Jadi yang ni, bila kita sebut bertangguh ni, pengalaman saya lah. Saya juga belajar dulu. Kalau saya sibuk, saya akan siap semua tugasan. Kalau saya tak sibuk, tugasan saya tak siap. Ini susah untuk kita bincangkan, bergantung pada individu lah. Tapi yang penting, jangan tangguh. Kalau bicara bagi tugasan, kena selesaikan dalam tempoh yang diberikan. Kalau ada kekangan dalam tempoh untuk kita menyelesaikan tugasan tersebut, jadi kita boleh menyusun atur balik, berbincang dengan negara supaya kita dapat masa yang lebih sesuai dan lebih fleksibel kepada kita. Dan yang terakhir sekali adalah keutamaan. Pelajar ni, mahasiswa perlu tahu keutamaan. Dalam kita mengurus masa krisis ni, kita kena tahu yang mana lebih utama. Kalau tugasan mana dulu yang perlu dilakukan. Kalau mesyuarat, berpersatuan, yang mana dulu perlu didahulukan. Dan kita juga kena tengok, kena susun atur, kena senaraikan semua tugasan, letakkan prioriti. Dan kita rancang tugasan kita itu supaya kita dapat memenuhi pemarkahan yang telah ditetapkan oleh pensyarah bagi kursus-kursus teknik. Saya ingat itu beberapa tip yang saya berikan. Kalau mungkin ada soalan, nanti kita boleh bincang lagi lah. Saya ulang balik. Yang pertama sekali, niat kita kena betul. Biologi kita kena betul. Yang kedua, biologi kita je yang tahu struktur badan kita macam mana, tidur cukup tak cukup, makan cukup atau tidak dan sebagainya. Tapi kalau yang duduk di rumah tu, saya pasti makan dia cukup. Kalau dekat musim PKP ni, makan diberikan. Yang susahnya adalah yang ketiga ni, buat jadual. Jadual ni memang pelajar kena buat, kena susun. Dan jangan tangguh kerja. Yang keempat, yang kelima adalah senaraikan keutamaan. Jadi dalam krisis ni kita kena senaraikan keutamaan. Ingat, keutamaan kita bukan untuk tengok Netflix. Netflix tu hiburan saja. Saya Okey, terima kasih. Terima kasih Prof. Tip yang begitu penting untuk semua mahasiswa dan mahasiswi ikut. Itu merupakan satu pengurusan secara teorinya. So pada hari ini kita menampilkan Setiausaha Majlis Perwakilan Pelajar yang merupakan seorang pelajar di Universiti Teknologi Malaysia yang terlibat dalam berbagai aktiviti yang memegang jawatan Setiausaha Majlis Perwakilan Pelajar, yang saya rasa komitmennya begitu banyak di universiti ini dan juga sekarang ini berada di Pulau Pinang yang akan bersama-sama dengan kita. So saya nak tanyalah soalan kepada Siti Farhana ni, bagaimanakah saudari sebagai Exco Majlis Perwakilan Pelajar yang memegang jawatan tertinggi di LMA dan juga merupakan sebagai seorang anak dan juga seorang pelajar mahasiswa mengurus masa di zaman atas masa COVID-19 ini. So dipersilakan saudara Siti Farhana. Okey.
Baik, terima kasih Tuan-Tuan Encik Majlis. Moderator. Yang bahagia Prof. Syafiee. Okay. Saya kalau ikutkan pada saya, macam mana kita nak mengurus master dengan efisien. Macam yang Prof kata tadi, benda yang paling penting saya rasa adalah jadual. Bagi saya sendiri, saya ada satu planner. Planner di mana saya dah plan assignment apa yang nak buat, dan saya dah listkan, okay, hari ni untuk hari ni kita ada kelas apa yang nak kena attend. Dan saya dah rancang lah, selalunya saya akan rancang untuk masa seminggu apa benda yang saya nak siapkan. Bagus. Jadi perancangan ni dia penting sebab kalau kita tak ada perancangan, kita tak nampak apa kerja yang sebenarnya kita nak kena siapkan dalam masa seminggu tu. Apa benda yang pending, apa semua kita tak nampak. Bila tak nampak, situ yang kita akan procrastinate, kita akan tend untuk bertanggung. Dan seterusnya, saya rasa yang paling penting, jadual tu siapa je boleh buat. Tapi yang paling penting, disiplin. Kita kena by hook or by crook. Kalau kita dah ada jadual tu, by hook or by crook kena siapkan juga. Maksudnya kita follow lah apa yang kita dah rancang tu, kita follow 100% kita follow, kita ikut dan kita buat. And then lagi satu tips ni saya amalkan sendirilah. Apart from jadual yang seminggu yang kita dah rancang tu, kita boleh set daily goals. Daily goals ni maksudnya macam okay, hari ni nak siapkan contoh 2 assignment. Maksudnya kalau kita busy macam mana sekalipun, kita kena siapkan juga assignment tu dalam masa hari tu, kita kena siapkan juga sebab kita dah Ada gangguan sikit. di sinilah disiplin tu dia mainkan peranan penting. Dan lagi satu, kalau kita nak pastikan kita betul-betul nak pastikan kita tak nak bertanggung dan sebagainya, kita boleh bagi self reward pada diri sendiri lah. Contoh, maksudnya macam hari ni kita dah rancang, kita nak siapkan 2 assignment dalam sehari. So bila kita dah siapkan, mungkin kita boleh bagi self reward, tonton 20 minit YouTube ke, satu movie di Netflix ke, dan itu saja. Itulah dari sudut pandangan saya yang saya sendiri amalkan. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Saya merasakan satu tip juga yang boleh kita tambah, yang mana ini adalah realiti sebagai seorang mahasiswa di Universiti Teknologi Malaysia hadapi zaman COVID ini. Bagaimana saudari Siti Rahana mengurus masanya, dan saya rasa inilah satu ikutan yang baik untuk semua mahasiswa dan juga mahasiswi ikuti. Dan kita seterusnya kita pergi pada soalan seterusnya kepada yang berbahagia Profesor Muhammad Safi bin Muhammad Rahim, pengurusi UTM I-League, yang mana kita melihat pengajaran dan pembelajaran yang tidak boleh lari daripada SLT, iaitu Student Learning Time. So yang berbahagia Prof, di zaman online ini saya merasakan kemungkinan ada perubahan SLT student. Saya pun tak pasti sebenarnya Prof, perkara ini boleh berlaku atau tidak, ataupun memang pelajar-pelajar akan mengikuti SLT tersebut, perlu mengikuti SLT tersebut. So boleh yang berbahagia Prof jelaskan kepada semua mahasiswa dan juga mahasiswi yang berada di alam maya sekarang ini. Baik, terima kasih pada saudara moderator Encik Fauzi. Jadi daripada Siti Rafanah tadi dia sebut disiplin. Memang disiplin tu sangat penting. Kita memastikan bahawa jadual kerja kita yang kita buat ni kita ikut. Tambah pula sekarang ni bila pelajar ramai pulang ke kampung, ke rumah masing-masing, cabaran ni lain. Dan saya rasa cabarannya berbeza sikit dengan berada di campus. Okay? Cabarannya mungkin kena bantu keluarga, menyiapkan tugasan kerja-kerja harian dan sebagainya. Mak minta tolong dan sebagainya, bapak minta tolong. So itu sebabnya pelajar kita mesti raikan. Ya, dalam masa yang sama, ibu bapa kita pun faham. Kita ada sesi pengkuliahan dan ini kena beritahulah pada parent
Anak saya pun sekarang dekat rumah dia ada tiap hari ada 2 jam sesi kelas online dengan sekolah dia. Jadi kita kena sediakan peralatan yang berkaitan. Okay. Bagi SLT ni, saya nak pergi kepada seterusnya, student learning time. SLT ni yang pertama sekali, saya harapkan semua pelajar tahulah apa itu SLT. Dan saya dan sebenarnya setiap kali kita memulakan kuliah, ingin pensyarah cerita tentang SLT. Okay. SLT ni dalam peraturan akademik kita sebut jam belajar pelajar. Kalau dalam ni kita panggil dia sebagai student learning time. Okay. Mengikut daripada garis panduan yang telah disediakan oleh MQA dan juga diguna pakai di UPM, 1 jam kredit bersamaan dengan 40 jam diperlukan dalam tempoh 1 semester. Okay. Ini asas dia. Jadi saya mohon pelajar ni kalau boleh catatlah yang saya sebut ni. 1 kredit sama dengan 40 jam diperlukan untuk satu pengajian. Ya. Kita bayangkanlah ada 14 minggu kuliah. Okay, bagi 1 kredit ada 14 jam untuk kuliah. Sebab tu kita ada 14 minggu yang ditetapkan oleh sistem semester. Okay. Jadi daripada jumlah tersebut, 14 jam untuk kuliah bersemuka dengan pensyarah sama ada online ataupun tidak online. Okay. Segera ataupun sinkronis. Tapi dalam keadaan kita online ataupun kawalan pergerakan yang kita facing sekarang ni, krisis yang kita hadapi sekarang ni. Jadi bersemuka ni boleh jadi secara segera atas talian, memang online menggunakan software dan sebagainya. Yang keduanya, face to face secara menggunakan aplikasi WhatsApp dan juga teks, medium teks yang lain. So maknanya sekarang ni kalau dalam keadaan kita sekarang ni, kita perlu ingat bahawa hubungan melalui teks itu pun kita consider sebagai bersemuka lah. Sebab student boleh tanya terus dalam tempoh masa kuliah yang diberikan tu kepada pensyarah. Ataupun sekiranya student tak boleh mengikuti tempoh masa tersebut dalam masa kuliah, masa-masa lain dia boleh bertanya secara terus kepada pensyarah. So ini kita rasa ada interaksi dengan pensyarah. Okay? Kalau sebelum ni kita kata kita bersemuka, sekarang ni pada pensyarah tersebut. Kalau kita ambil 3 kredit, kita perlukan 120 jam bagi setiap kursus tersebut, yang mana 42 jam dikhususkan untuk kuliah, yang seperti mana sebut tadi, lebih kurang 3 jam lah kuliah seminggu bagi setiap kursus kredit, dan bakinya 78 jam adalah untuk kita siapkan tugasan, belajar sendiri, ulang kaji dan juga lain-lain yang kita buat untuk memenuhi tuntutan kursus tersebut. Okay. Jadi kalau kita bahagikan 78 jam ini kepada hari, 14 minggu, dan dalam seminggu kita ambil 5 hari je. Kita ambil kira 2 hari tu cuti, kita ambil kira. Okay. Jadi student hanya bagi setiap 3 kredit, student hanya perlu meluangkan masa 2 hingga 3 jam saja setiap hari. Okay. So itu bagi kursus 3 kredit. Jadi pelajar memang ambil setengah kursus. Pelajar kita ambil 18 jam kredit, betul? Okay, 18 jam kredit ni kalau kita kira, setiap hari pelajar perlu menyediakan masa untuk belajar sebanyak 6 jam sehari. Sorry. Lebih kurang dalam 10 jam sehari untuk melengkapkan kuliah. Okay? Jadi itu sebab kalau pelajar ni dia ambil lebih kredit, nanti kita kena kira berapa jam dia yang perlu diperuntukkan untuk dia belajar. Ini SLT ya. Jadi satu hari 10 jam digunakan untuk kita belajar, termasuklah kuliah bersemuka dengan pensyarah dan juga masa untuk kita buat tugasan. Dengan asas ini, kita boleh susun jadual kita mengikut SLT yang disediakan. Jadi bila kita dah tahu berapa banyak masa yang kita perlukan untuk kursus tertentu, barulah kita boleh buat perancangan seperti mana yang Siti Afanah buat tadilah. Okay?
rancang tiap-tiap hari kursus apa, subjek apa. Dan boleh juga kita jalankan secara modular bagi pelajar-pelajar. Mungkin hari ini fokus pada subjek dan hari ini fokus subjek yang sebagainya. Dan mungkin juga boleh cari masa untuk buat perbincangan. Itu juga masa dimasukkan dalam masa-masa jam belajar. Okay? So bagi normal pelajar sekarang ni kita ambil 15 kredit. 15 kredit ni almost average kita spend masa setiap hari adalah 6 jam. Ini bukan waktu online learning, waktu biasa. Jadi bila kita ambil kira keadaan ini, Universiti Teknologi Malaysia ni telah mengubah. Dia tak mengubah tapi memanjangkan tempoh perkuliahan selama 4 minggu. Okay? Jadi kalau kita ambil masa, kita panjangkan tempoh perkuliahan tu 4 minggu. Jadi satu hari pelajar hanya, bagi yang ambil lebih kurang dalam 15 kredit, dia hanya menyediakan lebih kurang dalam 4 hingga 5 jam je sehari untuk menyelesaikan urusan pembelajarannya. Jadi 4 jam 4 jam itu jam lah. diuruskan. Cuma kena atur lah. Okay? Janganlah masa 4 jam tu dilombokkan kepada minggu depannya. Itu yang jadi banyak. Jadi itu yang disebutkan oleh saudari Siti Rafanah tadi, tangguh. Itu sebab kita kena atur masa supaya lebih sesuai. Dan kita faham, bila kita rasa 4 jam kita akan spend masa setiap hari, average ya. Mungkin hari ni 5 jam, 6 jam, besok 2 jam, 3 dan sebagainya. Itu ikut jadual yang kita sediakan. Okay? Jadi bila kita panjangkan masa tu, jadi tempoh jam belajar yang diperlukan oleh pelajar dalam hari-hari bermula daripada April lah itu kita mula kelas online sehinggalah kepada hujung semester ini pada hujung Mei. Okay? Kita dapati bahawa pelajar mempunyai banyak ruang dan masa untuk menyelesaikan tugasan dan projek-projek yang telah diberikan kepada pelajar. Okay? So saya rasa apa yang penting adalah kita faham berapa jam kita perlukan, dan pensyarah juga sebenarnya bila mereka menyediakan assignment ataupun tugasan-tugasan yang diperlukan bagi setiap kursus, dia mengambil kira jam-jam belajar tadi dan dinyatakan dalam course learning, dijatuhkan dalam course information ataupun maklumat khusus. Ini yang penting. So konsep ni pelajar perlu tahu, dan dalam tempoh krisis ni dia perlu mendisiplinkan dirinya average 4 jam satu hari untuk menumpukan perhatian kepada akademiknya. Okay? Itu saya punya kesimpulan berkaitan dengan student learning time yang perlu dipatuhi lah. Ini akhirnya bergantung kepada disiplin kita lah, seperti mana Siti Rafanah sebutkan tadi. Okay, baik. Okey, terima kasih Prof dengan penerangan tentang SLT, iaitu Student Learning Time, iaitu masa yang sepatutnya pelajar memperuntukkan untuk belajar bagi sesuatu subjek, dan melihat perkara tersebut telah diterangkan dengan jelas oleh yang berbagai Prof berkenaan dengan perkara-perkara yang telah dinyatakan oleh yang berbagai tadi. So itu di segi teorinya. So sebagai, ni saya nak tanya juga kepada Siti Rafanah lah, sebagai mahasiswa, saudara mempunyai tanggungjawab apabila berada di rumah sebagai seorang anak yang akan menjadi anak yang misali lah. Tambah-tambah lagi di bulan puasa ini, pastinya banyak kekangan dan banyak permintaan daripada keluarga, ibu bapa ataupun adik-beradik lain lah. So bagaimana saudari sebagai seorang mahasiswa cuba targetkan masa-masa tersebut supaya memenuhi SLT, student learning time tersebut, dan selain daripada membuat jadual lah yang telah saudari lakukan selama ini. Okey, silakan saudari Siti. Okey. Baik, terima kasih Tuan Majlis. Okey, untuk saya sendiri, apa yang saya rasa, kalau kita nak bahagikan masa secara efisien, pertama sekali kita kena buang sikap bertanggung.
contohnya macam bulan-bulan puasa ni ada daripada kalangan ibu bapa kita yang bekerja dan kita nak sediakan juadah buka puasa, kita nak bantu ibu bapa kita sediakan juadah buka puasa dan sebagainya. Jadi apa yang kita perlu buat, contohnya pagi tu selalunya pagi-pagi tu kita bangun, katakan kita ambil masa untuk diri kita sendiri ke untuk buat aktiviti yang kita nak. Tapi sekarang ni oleh kerana kekangan yang kita ada, contohnya pukul 4, pukul 5 macam tu kita dah kena pergi tolong mak kita nak masak ke macam tu kan. Jadi pagi tu masa yang kita selalunya peruntukkan untuk buat benda lain tu, kita dah kena allocate sekarang ni untuk belajar. Kita benda yang paling penting adalah saya rasa adaptation lah. Kita kena adapt dengan apa yang tengah berlaku sekarang ni. Kita kena pandai adapt dulu supaya kita boleh bahagikan masa. So pagi tu katakan kita dah belajar 2 jam dan kemudian kita bantu mak kita dah masak, dah siapkan kerja tu sambil tunggu terawih ke, antara tu kita boleh belajar lagi 30 minit. Dan lepas terawih ke boleh sambung lagi. SLP ni dia kita nak capai 4 jam katakan dalam sehari, tapi kita tak semestinya kita buat benda tu secara continuous. Kita boleh 2 jam, 1 jam dan kemudian setengah jam. Janji cukup 4 jam dalam sehari macam tu lah. Paling penting kita kena belajar untuk adapt. Kita kena less complain and adapt dengan sekarang ni. Sebab bukan kita seorang saja yang mengalami benda ni. Semua orang kena buat. And yang paling penting kita kena belajar untuk adapt, less complain, cari-cari juga nak buat. Sebab in 24 hours banyak benda yang kita boleh buat. Tak boleh buat yang lain daripada adaptation tu. Paling penting tak boleh buang masa lah. Macam Prof tadi YouTube, Netflix tu semua hanya sebagai hiburan. Kita tak boleh jadikan benda tu sebagai daily routine. Kalau ada masa, tengok YouTube. Kalau tak ada, kita kena dahulukan lah. Macam Prof kata, kita kena dahulukan urusan yang mana penting dan sebagainya. Itulah. Okey. Terima kasih. Satu jawapan yang mantap sebagai seorang anak yang misali. Yang bagi Prof, kita telah ke udara ni lebih kurang dah hampir 38 minit. Dan daripada Facebook yang telah ni ada juga beberapa soalan lah yang berkaitan dengan Prof kan. Dan sekarang ni saya baca soalan Prof. Dan berapa banyakkah masa yang diperlukan untuk belajar bagi seorang pelajar yang ada komitmen keluarga, anak dalam tempoh PKP ni? Dia mungkin Prof dah terang tadi, tapi ini mungkin soalan penjelasan daripada lebih lanjut daripada Prof lah. Berapa sebenarnya jam yang perlu diperlukan? Berapa sebenarnya jam yang diperlukan? Okay? Tapi tadi Farhana ada sebut bagaimana dia menguruskan masa. Ya? Jumlah jam yang belajar ni kita kena ikut jumlah kursus yang kita ambil dan juga jumlah kursus tu dia reflect kepada jumlah kredit. Okay? Bagi seorang yang dah berkeluarga, jadi saya faham ni mungkin pelajar campus ataupun pelajar master kan? Jadi yang penting sekarang ni kita kena tahu pada hari tersebut tu apa yang kita perlu selesaikan. Ataupun yang lebih luas, dalam tempoh 1 minggu, 5 hari tu, apakah yang kita perlu deliver ataupun kita kena siapkan. Okay? Berdasarkan daripada itu, ini bagi yang masanya terlalu pack lah. Okay? Kita aturkan masa kita dengan cara task based. Bila siap kerja ni, okay, selesai tugas. Okay? Sebab tu kita kena tahu apa yang kita perlu selesaikan dalam seminggu, dalam 2 minggu. Sebab ada setengah tugasan, kita perlu siapkan 3 minggu. 3 minggu tu ya. Daripada sepanjang Facebook yang telah ada sepanjang minggu tu kita siapkan tugasan tersebut. Betul tak? Tidak. Cuma pensyarah bagi mungkin 3 minggu. Tapi sebenarnya untuk siapkan satu assignment tu mungkin perlukan masa 6 jam saja. Dekat sini yang kita kena agihkan. Saya suka berkongsi dengan yang lain berkaitan dengan, saya lupa tajuk buku tu yang saya selalu baca dulu sebagai asas saya untuk menyelesaikan masalah dan juga mengatur masa saya. Buku ni ditulis oleh orang Jepun. Dia belajar di US, dia balik ke Jepun masa tu kan
Perang Dunia Kedua ya, yang di bom Hiroshima kena bom ya. Jadi dia pergi US belajar, dia balik dia bawa kaedah tersebut dan dia tulis buku macam mana Japanese. Dia aturkan Japanese ni supaya boleh mengurus kerja kita. Dia propose kepada kita hierarchical management. Maksudnya sekarang ni kalau kita ada satu-satu masalah atau satu tugasan dan sebagainya, kita kena pecahkan kerja-kerja itu kepada unit-unit yang kita boleh selesaikan. Kita jangan pecahkan kepada unit-unit yang kita tak boleh selesaikan. Saya beri contoh. Katalah, ini saya plan, mungkin Siti Rafanah kata, dia kena cari dana 5 bulan, 100,000. Memanglah kalau kita sebut 100,000, semua tak terfikir. Dia pun lari tinggal program tu. Tak nak jadi setiausaha lah. Tak nak jadi bendahari program lah. Tapi kalau kita pecahkan jumlah 100,000 tu kepada 6 bulan, dan bila 6 bulan tu kita pecahkan lagi kepada kumpulan-kumpulan kecil yang bantu kita untuk mencari, akhirnya sebenarnya satu kumpulan yang kita assign untuk dapatkan dana ni, mungkin dia hanya perlu carikan RM200 saja. Okay? Jadi bila setiap orang dapat cari RM200, boleh contribute kepada satu dana yang besar. Tapi ramailah yang terlibat. Ini yang kebijaksanaan pemimpin untuk mobilize anak buah bawah ni supaya dapat membantu. Okay, itu sebagai contoh. Dan begitu juga dalam kita menyiapkan tugasan. Jadi tugasan kita ni mungkin banyak. Ada mungkinlah, saya bagi contoh. Mungkinlah ada 20 soalan. Nak disiapkan dalam tempoh 3 minggu. Okay? You bahagilah soalan-soalan tu dulu. Okay, minggu ni. Sekian masa kita siapkan 2 soalan. Sekian masa siapkan 2 soalan. Dan seterusnya sehingga masa itu cukup. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang seterusnya, bagi kita berkumpulan. Buat tugasan secara berkumpulan. Ini memang ketua projek lah kena mengagihkan tugasan tu sama banyak. Supaya kita sama-sama contribute kepada tugasan tersebut. Sebab kita kena berinteraksi sesama kita. Dan kita kena menghormati juga kawan kita. Dia menyumbang idea dalam tugasan tu, kita juga kena sumbang. Ya, mungkin kalau kita hadapi masalah, mungkin bagi pelajar yang membonceng untuk menyiapkan tugasan. Ini saya pasti kita ramai pelajar menghadapi masalah. Cuma pelajar Malaysia ni apa yang sepatutnya dia dapat. Walaupun dia dapat grade yang lebih tinggi sama dengan kerja kumpulan kita. Ini yang akan merendahkan kualiti graduan kita. So, sikap ni memang kita kena ambil. So, secara kesimpulannya, di mana-mana yang menghadapi masalah mengurus masa ataupun ada kekangan teknologi dan juga internet kesampaian dan sebagainya, okay, kita perlu menyusun atur tugasan kita kepada sub-sub tugasan supaya boleh diselesaikan dalam bentuk mikro. Ini sikit-sikit kita kumpulkan, akhirnya kita lengkap satu tugasan yang diberikan. Itu tips saya lah. Jadi berapa masa jam yang nak digunakan, saya rasa individu tu tahu. Bagi yang mungkin kalau ambil 15 kredit tu tetaplah 5 ke 6 jam sehari kena allocate. Dengan kepayahan anak dan juga suami dan sebagainya, kita kena susun atur. Bagi pelajar postgrad, saya suka saya sharekan tip dia. Pelajar postgrad ni, dia kena sentiasa menulis dan membaca. Baca dan tulis. Jangan baca saja, tidak tulis. Baca lepas tu tulis. Sebab kita baca, otak kita bergerak. Sebab saya ni ada juga belajar berkaitan neuron. Sebab saya computer scientist kan. Okay. Baca. Bila baca, dia kena tulis. Sebab bila tulis, 2 kali baca. Lepas tu dia sampaikan pada orang lain. Terus melekat. Jadi kita baca, kita tulis dan kita share knowledge kita pada orang lain.
barulah kita dapat ilham baru untuk memperbaiki ilmu kita. Ini bagi postgrad, kalau amalkan 3 perkara ni, insyaAllah PhD siap dalam tempoh 3 tahun. Okey, terima kasih Prof. Saya mengharapkan para mahasiswa dan juga peserta di laman Facebook Live UTM iLeague ini dapat berpuas hati dengan jangkaan yang begitu panjang lebar daripada yang berbagai Prof. Dan saya nak ingatkan kepada para peserta semua yang mengikuti UTM Live Ready ini, saudara diminta untuk register nama saudara dan juga nombor IC saudara di Google Drive yang telah kita sediakan untuk pihak UTM iLeague merekodkan dalam sistem MyCat, iaitu My Activity, untuk dijadikan salah satu markah ataupun salah satu kursus yang boleh dinilaikan dijadikan untuk saudara untuk mengambil satu kursus yang akan ditawarkan oleh UTM iLeague, iaitu Excel, yang mana saudara dan saudari semua semestinya dan perlu mengikuti sekurang-kurangnya 3 program yang diiktiraf oleh pihak HEP dan juga UTM iLeague untuk mendaftar. Dan saudara juga mestilah dapat pengesahan daripada penasihat akademik saudara untuk memastikan saudara-saudara yang akan mendaftar pada semester akan datang, iaitu untuk kursus XL yang akan bermula pada semester depan, dapat memperolehi mata merit inilah. Dan untuk seterusnya, saya rasa sebagai setiausaha mahasiswa Majlis Perkumpulan Pelajar, memang pelajar-pelajar sentiasa akan bertanya soalan-soalan kepada pihak MPP. Bukan semuanya pihak MPP dapat menjawab, betul tak? Saudara Siti kan? So saya kira memang mungkin ada soalan daripada pihak pelajar yang akan saudara atau saudari ajukan kepada yang berbahagia Prof, yang mana menjadi panel utama kita pada Liga UTM iLeague ini. Dipersilakan sekiranya ada. Okey, terima kasih saudara pengurusi majlis. Jadi Prof, soalan pertama saya, ilmu seeloknya disampaikan secara berhadapan lah untuk lebih efektif. Ini kenyataan daripada pelajar. Okey, jadi adakah PDP online sepanjang COVID ni dia dapat mencapai kualiti yang setaraf dengan PDP yang face to face? Jadi apa pendapat Prof? Soalan tu sangat baiklah, sebab kita daripada dulu lagi bila kita belajar memang kita face to face. Kalau banyak baca dalam hadis-hadis pun dia sebut yang sama. Begitu juga kalau kita tengok Rasulullah SAW masa terima wahyu pun begitu juga. Tapi satu perkara yang kita kena pasti adalah kita kena ada guru. Kita menuntut ilmu. Itu pasti. Jadi dalam series nasihat-nasihat dan sebagainya, dia letakkan bahawa bersemuka. Maksudnya bukan bersemuka, sebenarnya berguru. Dia kena ada guru dia. Guru kena ada. Lepas tu, media untuk kita berinteraksi dengan guru itu boleh jadi face to face, boleh jadi tidak. Dalam keadaan sekarang ni dah tak boleh face to face lah. Okay? Jadi interaksi di antara pelajar dengan guru tu penting. Medium tu mungkin berbeza lah, face to face dalam kelas macam biasa, ataupun sekarang ni keadaan kita sekarang ni online, tapi kita pun sebenarnya ada interaksi langsung dengan pensyarah. Jadi interaksi langsung ni kita perlu gunakan untuk memastikan, menggantikan face to face tadi. Jadi kita kena manfaatkan interaksi langsung, bertanya soalan. Dalam tempoh ni pensyarah boleh angkat telefon, jawab soalan bila student dia tanya. Dalam kelas lah, mana tak pernah berlaku. Sekarang ni dia berlaku. Student telefon dia angkat. Sebab kebanyakan kuliah kita ni sebenarnya ada sedikit gangguan. Petang-petang ni cuaca di Johor Bahru agak mendung. Saya rasa tidak akan lama.
Jalan Okay. bahan-bahan ini sebanyak mungkin. Betul Dia boleh ulang dengar sehingga dia faham. Kalau tak faham, dia boleh telefon pensyarah dia secara terus. Jadi saya ingatkan, dengan kaedah ini kita masih lagi mengekalkan kualiti pembelajaran kita dan mungkin sebab belajar bersendirian di rumah ni cabaran dia pada mahasiswa lah, pada pelajar. Kita nak ke tak nak. Jadi saya rasa perlulah bagi mahasiswa tu kalau tak faham dia bertanya terus kepada pelajar, kepada pensyarah tersebut. Okay? Satu perkara yang kita pelajari dalam tempoh PKP ini ataupun pembelajaran online ni, kita telah belajar kemahiran digital. Yang mana sebelum ni kita ada tapi kita tak menggunakan. Jadi sekarang ni saya aktif semua mahasiswa ada kemahiran digital, asas kepada kemahiran digital. Boleh pakai Webex, boleh buat meeting online, boleh uruskan simulation, boleh uruskan tugasan secara online, sharing maklumat dan sebagainya. Dan ini menjadi norma baru pada kita di seluruh dunia lah, sebenarnya. Jadi basic online kita pelajari. Jadi saya ingat mungkin lah kita masih lagi mengekalkan kualiti pendidikan itu dan cuma mahasiswa ni perlu selalulah berhubung dengan pensyarah. Di samping itu saya nasihatkan juga pada pensyarah termasuk diri saya sendiri. Jadi kalau nanti lepas 4 minggu ni berjalan PKP, telefonlah student tanya khabar. Ajak kelas masing-masing. Macam mana, sihat ke tidak, dapat ke apa yang kita ajar dalam kelas, boleh ke bahan. Ini mekanisme lain lah boleh menggantikan keadaan kita sebelum ini. Dan saya jangkakan mekanisme ini akan berterusan sampai bila-bila. Sebab kita dah mula. Ya, kalau kita tengok CNN, kalau kita tengok World News, memang dia menjangkakan bahawa ini adalah akan menjadi normal biasa kepada kita pada masa depan. Dan pada masa depan tu sebenarnya lepas PKP lah. Lepas PKP normal dah jadi biasa lah. Mungkin online meeting biasa dan sebagainya. Yang dikenali sebagai new norm Ya, normal baru. Normal baru So, okay Prof, terima kasih penjelasan itu. So, ada banyak soalan di Facebook ni dan juga kita nak tanya kepada dua panel. Alhamdulillah. Kita boleh tambah masa sikit, jangan risau. Tambah masa sikit. So, ni soalan ni yang saya nak tunjukkan kepada ni ada berkenaan dengan bagaimanakah nak menyiapkan PSN. Tapi yang lebih ketara lagi, saya rasa berkaitan dengan soalan ini, untuk saudari Siti, setuju tak dengan kaedah PMP pada masa keadaan yang sangat terhad ini? So, atas apa nasihat yang boleh diberikan? Sebab tadi pelajar tu kata dia terlalu sibuk nak buat assignment sampai dia tak dapat nak menyiapkan PSN dia. So, kadang-kadang dia rasa terbeban, tertekan dengan PMP online ini. So, sebagai saudara, sebagai student, apa pandangan saudara berkenaan dengan kaedah PMP yang ada sekarang ni, yang dalam masa terhad ini? Okey, baik. Terima kasih. Soalan ni dia kontroversi lah dulu. Jadi dia kontroversi sikit. Pada pelajar lah kan? Pada pensyarah tak kan? Betul. One thing yang kita kena tahu is kalau kita tak continue PDP secara online sekarang, macam yang Prof kata, kita tak tahu keadaan ini akan berlanjut sampai bila. Mungkin sampai saya sendiri dah 40 pun masih keadaan macam ni. Jadi kita nak berhentikan kuliah kita sampai waktu tu ke? Takkan kita tak nak continue kan? Jadi bagi saya, bila kita ada another alternative yang kita boleh ambil untuk overcome a problem, baik kita ambil alternatif tu daripada kita menangguhkan PDP tu, which is macam kita put behind the problem, kita refuse untuk handle problem tu sekarang, kita letakkan problem tu ke belakang. Nanti idenya kita kena hadapi juga benda tu. Jadi bagi saya keadaan PDP online ni sebenarnya dia satu alternatif lah untuk kita
still belajar walaupun halangan-halangan yang ada limited. Dan lagi satu, bagi saya yang soalan berkenaan yang Tuan ajukan yang PSM tu, okay, bagi saya kita tak perlu rush into things. Kita kena take one thing at a time. Okay. Kalau katakan kita One tahu thing at a assignment kita ni one thing at a time. Kita 30 hari bulan katakan kita perlu do assignment. Bila once lecturer dah bagi je, kita dah start merangka, kita dah start menulis sikit demi sikit. Kita tahu kemampuan kita tak kat mana. Ada orang yang dia boleh siapkan assignment dalam masa sehari, dia boleh siapkan dalam 10 page punya assignment. Itu benda kecil. Ada setengah orang yang dia excellent, tapi ada setengah orang dia ikut kemampuan kita sebenarnya. Jadi untuk kalau kita nak manage masa untuk PSM ni, katakan contohlah sebagai saya sendiri pun yang ada komitmen lain, banyak komitmen lain, apa yang saya buat is kita kena, kalau kita kena mengorbankan waktu kita untuk siapkan assignment tu, buat contoh macam esok do assignment and then kita still nak siapkan PSM. Saya bagi cadangan saudari tu, dia boleh peruntukkan masa dalam satu hari tu, contohnya 2 jam tu dia peruntukkan untuk disiapkan dia punya PSM sahaja. Masa yang lain yang ada tu dia boleh siapkan assignment-assignment lain sedikit demi sedikit. Maksudnya sejam, satu hari 2 jam tu adalah benda yang wajib untuk dia duduk dan siapkan PSM. Lain-lain masa yang ada dalam sehari tu dia boleh bahagikan dengan sama rata untuk dia siapkan dia punya assignment lain dan sebagainya. Dekat sini pun elemen penting dia disiplin dengan tak boleh bertanggung. Dia dua benda tu sangat penting lah dalam masa-masa yang kritikal macam ni. Dua benda tu sangat penting. Tak boleh bertanggung dan disiplin. Allocate masa. Kalau kita kena korbankan tidur pun, kita kena korbankan tidur. Kalau kita boleh stay up tengok YouTube, tengok Netflix, ini lagi penting daripada itu. Okey, terima kasih. Banyak ni sebab kita nak dengar juga daripada yang berbahagia Prof. Itu ada pandangan pelajar yang bagus berkenaan dengan ni, tentang pelajar ni mungkin tidak drastik lah nak tangguh nak apa, mungkin boleh Prof terangkan lebih lanjut lagi dengan kegagalan untuk perkara tersebut. Okey, baik. Terima kasih Tuan Moderator. Yang pertama sekali, kalau PSM tadi sebenarnya kita mempunyai masa yang agak panjang. Cuma bagi pelajar yang nak pelatihan industri, jadi dia perlu menyempurnakan semua ini PSM-nya sebelum pelatihan industri. Okay. Dalam perkeliling akademik dan Senat telah luluskan pada April 2020 yang lepas. Pejabat TNCA Timbalan Akademik pun telah mengeluarkan perkeliling tersebut. Jadi pelajar ni sebenarnya yang mana terganggu, dia boleh meneruskan kursus masa perkuliahan. Dan sekiranya individu ni dia mengalami masalah berkaitan dengan kemudahan, fasiliti yang berkait dengan PKP. Hanya terkesanlah projek ni tak boleh buat, tugasan tak boleh buat. Jadi kita beri kelonggaran kepada pelajar pada semester 2 ni supaya perkara tersebut boleh disiapkan dalam tempoh semester 3 ataupun tempoh semester pendek. Itu masa cuti. Jadi gerak pelajar ni kita bagi kedudukan tidak selesai. Jadi tidak selesai, lepas tu dia perlu selesaikan sehingga dia boleh menyelesaikan kursus tersebut. Jadi saya rasa maklum semua pelajar tahu apa itu status tidak selesai, dan selepas saja kita dapat markah tersebut, kita akan ganti semula markah tidak selesai ini kepada markahnya yang sebenar. Okay? Jadi apa yang kita buat sebenarnya, kita dah panjangkan minggu perkuliahan. Okay? Lepas tu kita beri peluang lagi pada pelajar untuk menyelesaikan tugasan ataupun menyelesaikan kursus berkaitan sehingga ujung semester pendek ataupun ujung lah kita punya kuliah besok. Maknanya dalam sehingga bulan bulan 9. Ujung bulan 9.
Ada tempoh masa yang panjang sebenarnya untuk menyiapkan, termasuklah PSM tadi. Kalau terganggu, boleh selesaikan kuliah dulu, kursus dulu, lepas tu sambung dengan dalam tempoh masa semester itu kita selesaikan PSM. Itu pun boleh, ada kelonggaran. Tapi bagi pelajar yang nak menyiapkan awal, so dia boleh siapkan awal, dia boleh bergraduan lebih awal daripada apa yang kita jangka. Okey, Prof. Masa tu panjang. Kalau kita ikut total masa tu, saya rasa lebih kurang dalam 12 minggu tambahan. Lebih daripada tu, saya rasa 12 minggu tambahan pada pelajar untuk menyiapkan tugasan-tugasan yang tidak selesai. Jadi mana-mana pelajar yang terkesan dengan internet ataupun hardware ataupun keperluan-keperluan lain, jadi bila PKP ni tamat, mereka ada peluang untuk ulang ke kampus bagi menggunakan kemudahan di kampus lah. Menyelesaikan pembelajaran online. Pembelajaran tetap online, tapi boleh balik lah ke kampus untuk menggunakan kemudahan yang ada di kampus dengan syarat mematuhi peraturan-peraturan yang mungkin akan ditetapkan oleh semua pihak terlepas kepada PKP yang kita lalui ini. Itu perkara asas lah yang kita sebenarnya. Okey, terima kasih Prof. Mungkin untuk makluman pelajar-pelajar yang terkesan dengan perkara tersebut, mereka akan dapat TS. Dan satu lagi saya nak ingatkan, mereka perlu mendaftar lagi sekali pada semester 3 untuk menjadikan sebagai pelajar aktif. Dan saya dimaklumkan mengikut pergiliran tersebut, betul tak Prof? Kita tak dikenakan sekiranya pelajar dia boleh terus syarah dia nanti, dia akan teruskan pembelajaran pelajar tersebut hingga dia mark. Jadi pelajar yang kita bagi TS ni, dia tidak perlu daftar pada semester 3. Betul. Itu clear sebab dia dapat TS, kita tunggu sampai dia dapat markah dan kita ganti markah tersebut. So ini terpakai untuk semua pelajar lah di UTM. Ini peraturan yang kita buat baru ni. Jadi sebelum ni TS kita beri kepada pelajar yang sakit, pelajar yang ada hadapi bencana dan sebagainya. Tapi dalam kes PKP ni kita bagi untuk semua pelajar. Jadi maknanya pelajar yang memang betul-betul terkesan dengan kemudahan ataupun fasiliti internet ni, jadi boleh menggunakan kemudahan TS ini untuk menyempurnakan pembelajaran dia. Tapi kena dapat nasihat lah, apa pun kena dapat nasihat daripada penasihat akademik dan juga pensyarah dan juga pihak sekolah dan pihak fakulti. Itu wajib. Dan yang seterusnya, jadi kalau kita kata dia ambil kemudahan ini, jadi pelajar tak perlu tarik diri daripada kursus. Jadi dia ada tempoh masa yang panjang untuk selesaikan kursus yang dia ambil pada semester itu. Walau bagaimanapun, kalau pelajar nak juga tarik diri, mungkin sebab emosi, tension dan sebagainya, boleh buat demikian. Dan daftar semula bila ini dibuka nanti. Dan bagi pelajar yang tangguh pengajian pada semester ini, semester dia tidak dikira. Masuklah pelajar di ujung semester. Tidak dikira, maknanya kita beri free lah semester tu kalau dia tangguh. Dan tak dikira yuran macam Cik Fauzi sebut tadi lah. Pada semester akan datang. Terima kasih Prof. Kita dah sampai ke penghujungnya. Saya selaku moderator pada petang ini ingin merakamkan jutaan terima kasih terutamanya kepada para pelajar dan juga para yang telah berhubung di Facebook Live UTM iLeague, dan tidak lupa juga yang paling kita hargailah, iaitu yang dapat menerangkan secara jelas kepada warga universiti dan juga kepada pelajar berkenaan dengan tip pembelajaran yang berkesan semasa online semasa COVID ini, dan juga perkongsian pengalaman yang jitulah kita kata daripada seorang mahasiswa yang rasanya rata-rata ramai bersedia untuk dalam proses pembelajaran online ini. Ya, kemungkinan segelintir, mungkin 10%, 5% pelajar yang terkesan. Walau bagaimanapun perkara ini memang pihak universiti mengambil berat,
dan mengambil maklum kepada mereka-mereka yang terkesan ini, dan saya merasakan pelajar mahasiswa UTM kita memang bagus, memang bersedia dengan perubahan-perubahan yang terpaksa dihadapi ini. Saya selaku moderator pada hari ini sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Muhammad Safri bin Rahim selaku pengurusi UTM I-League yang mana dulunya dikenali sebagai UGS, iaitu Ajang Prasiswaza, yang telah digabungkan, telah disatukan sinergi bersama dengan UTM Excite lah. Yang mana selaku pengurusi saya merasakan satu direction yang jelas telah diberi kepada mahasiswa berkenaan dengan tip pembelajaran dan pelajaran, dan insya-Allah kita akan ke udara lagi pada minggu hadapan dengan isu-isu yang berbeza. Dan sekali saya ucapkan juga kepada pihak MPN, Majlis Perwakilan Pelajar, iaitu presidennya, Exco Akademinya dan juga beberapa pelajar yang telah berusaha sedaya upaya untuk menjayakan program ini. Dan ini merupakan satu sinergi iaitu empowerment, dan insya-Allah mungkin untuk siri-siri akan datang kita akan menyerahkan 100% kepada pihak Majlis Perwakilan Pelajar mengendalikan program ini, dan kita hanya menyediakan peruntukan dan juga platform untuk medan komunikasi mahasiswa dan mahasiswi di UTM ini. InsyaAllah UTM I-League akan terus maju. Sekian, terima kasih sekali lagi kepada semua, terutama Prof dan juga Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan tersalah cakap. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Okey. Terima kasih, Prof.